Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour à tous et à toutes. Comment ça va? J'espère que vous allez bien. Jadi, apakah ada yang ingat minggu kemarin kita mempelajari materi mengenai apa? Kalau tidak ada yang ingat, jadi pada minggu lalu itu kita mempelajari materi mengenai se présenter. Se présenter itu apa sih? Nah, se présenter itu adalah pernyataan yang digunakan untuk memperkenalkan diri sendiri. Oh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan materi berikutnya yang akan saya jelaskan pada PowerPoint berikut. Baik, jadi pada pertemuan minggu ini kita akan mempelajari mengenai presente kelkang. Sebelumnya, ada yang tahu nggak sih presente kelkang itu apa? Dan kenapa sih penting banget mempelajari mengenai materi presente kelkang? Nah, akan saya jelaskan. Jadi, present kelkang itu merupakan suatu pernyataan yang digunakan untuk memperkenalkan orang lain. Orang lain itu siapa? Contohnya bisa seperti keluarga kita, ayah kita, ibu kita, atau mungkin kerabat kita, serta teman-teman kita dan orang-orang di sekeliling kita seperti itu. Jadi tujuan dari present kelkang itu memang untuk memperkenalkan orang-orang di sekitar kita. Kenapa present Kang itu sangat penting? Karena kita tidak bisa memungkiri kita setiap hari itu akan bertemu dengan orang lain. Dan pasti akan ada momen di mana kita memperkenalkan mungkin teman kita dengan orang tua kita, begitu pula sebaliknya. Jadi itulah pentingnya mempelajari materi mengenai present Kang. Qu'est-ce que les présents Kang? Apa sih present Kang itu sebenarnya? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, Rezang Tekkelkang itu merupakan upaya atau kalimat yang kita gunakan dengan konteks memperkenalkan orang lain, begitu. Jadi, Rezang Tekkelkang itu secara garis besar kita gunakan sebagai pernyataan yang digunakan untuk memperkenalkan orang lain. Secara singkat, Rezang Tekkelkang itu seperti itu. Next slide. Baik, jadi untuk memperkenalkan orang lain, kita dapat menggunakan kalimat je vous présente atau je te présente. Nah, apa sih perbedaan dari je vous présente atau je te présente? Jadi, untuk je vous présente itu kita gunakan untuk memperkenalkan orang tua kita, dosen, guru, orang ya pokoknya je vous présente itu kita gunakan untuk memperkenalkan orang yang sekiranya lebih tua atau dari kita atau orang yang kita hormati. Sedangkan je te présente itu kita gunakan untuk teman sebaya kita seperti teman atau sahabat. Jadi je te présente itu adalah bentuk informalnya seperti itu. Dan untuk example-nya yang pertama ada je vous présente mon patron, c'est Monsieur Alex. Je vous présente mon patron, c'est Monsieur Alex. Saya akan memperkenalkan atasan saya. Dia adalah Pak Alex. Yang kedua, je te présente mon ami Mariel. Je te présente mon ami Mariel. Izinkan saya untuk memperkenalkan teman saya, Mariel. Dan yang terakhir, il s'appelle Leonardo Ferenci. Il s'appelle Leonardo Ferenci. Namanya adalah Leonardo Ferenci. Selain memperkenalkan nama, jadi kita dapat memperkenalkan informasi personal dari orang yang kita kenalkan tersebut kepada orang lain. Apa itu informasi personal? Informasi personal adalah informasi pribadi dari orang yang kita sebutkan sebelumnya. Jadi, ketika kita ingin menyebutkan
kewarganegaraan, profesi, alamat, dan bahasa yang bisa dibicarakan. Kita dapat menggunakan kalimat-kalimat ini. Yang pertama adalah il atau el sapel. Dapat digunakan untuk kita memperkenalkan nama seseorang. Seperti contohnya El Sapel Marion atau Il Sapel Alex. Dan yang kedua, il atau ele kita dapat gunakan untuk memperkenalkan kewarganegaraan dan profesi seseorang. Contohnya adalah seperti elle américaine, il est anglais, etc. Dan yang ketiga, il atau el habitat dapat kita gunakan untuk memperkenalkan di mana seseorang yang kita kenalkan tersebut tinggal. Seperti contohnya, el habitat Bandung, el habitat Jakarta. La suite, ketika kita ingin memperkenalkan atau menyatakan seseorang ini bisa berbahasa apa saja, kita dapat menggunakan il parle atau elle parle. Contohnya adalah elle parle anglais dan il parle français. Exemple untuk information personnel seperti ada di slide berikut. Mon ami, elle s'appelle Olivia, elle est américaine, elle habite dans la rue Geger-Kalong à Bandung. Elle parle anglais et un peu japonais. Artinya adalah, teman saya namanya adalah Olivia, dia adalah orang Amerika, dia tinggal di Jalan Geger Kalong di Bandung, dia dapat berbicara bahasa Inggris dan sedikit bahasa Jepang. Jadi, karena kita sudah membahas mengenai informasi personel, debu presente yang dapat digunakan untuk memperkenalkan seseorang, saya telah menyediakan monolog singkat mengenai presente quelqu'un. Akan saya bacakan. Bonjour, je m'appelle Lilac. Je vous présente mon ami Dr. Freddy. Il est allemand et il est journaliste. Il habite à Berlin. Il parle allemand, anglais, et français. Jadi untuk artinya adalah, halo, nama saya Lilac. Saya akan memperkenalkan teman saya, Dr. Freddy. Dia adalah orang Jerman dan pekerjaannya adalah seorang jurnalis. Dia tinggal di kota Berlin. Dia dapat berbicara bahasa Jerman, bahasa Inggris, dan bahasa Prancis. Seperti itu. Baik, dikarenakan pembelajaran hari ini sudah dicukupkan, izinkan saya mengulas kembali mengenai materi yang sudah kita pelajari hari ini. Qu'est-ce que le présent quelqu'un? Apa itu présent quelqu'un itu? Secara singkat, présent quelqu'un merupakan bentuk memperkenalkan orang lain yang kita dapat lakukan. Nah, présent quelqu'un merupakan upaya untuk memperkenalkan seseorang dalam bahasa Prancis. Kita dapat menggunakan kata je vous présente atau je te présente untuk memperkenalkan seseorang. Seperti je te présente mon ami, il s'appelle Alex, il s'appelle Isabel, etc. Dan ketika kita ingin membicarakan tentang information personel, kita dapat menggunakan kata seperti ile, elle habita, dan elle parle à bla bla bla. Seperti contohnya elle habite à Jakarta, il est américain, dan elle parle français et japonais. Seperti itu. Jadi bagaimana nih kira-kira apakah kalian sudah mengerti? Baik, jika sudah mengerti, saya akan memberikan tugas untuk minggu depan. Silahkan kalian menulis artikel mengenai artis yang atau idola selebriti yang kalian sukai, kemudian nanti dapat kalian kumpulkan di spot
untuk kita bahas bersama pada minggu depan. Oke, baik. Dikarenakan pembelajaran hari ini sudah cukup, akan saya tutup pembelajaran hari ini. Eh, Merci beaucoup. Au revoir.